Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Azza Ashikin binti Sazali A172096. Saya telah membuat kajian tentang penyakit-penyakit yang mengharuskan pembubaran perkahwinan di Mahkamah Johor Bahru, Johor. Pensyarah saya adalah Dr. Mat Yazid Ahmad. Pengenalan. Pembubaran perkahwinan disebabkan adanya penyakit tertentu merupakan suatu isu yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Penyakit di sini boleh difahami sebagai sesuatu gangguan atau kerosakan pada salah satu fungsi anggota badan manusia yang menyebabkan manusia itu tidak boleh membuat sesuatu perkara seperti manusia normal lain. Antara perkara yang diharuskan fasa adalah disebabkan suami telah mati pucuk semasa perkahwinan, suami atau isteri telah gila selama tempoh 2 tahun, menghidap penyakit kusta atau vitiligo dan sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Pernyataan masalah. Kajian ini dilihat apabila saya merasakan kebahagiaan sesebuah perkahwinan bukanlah hanya diukur dari perkara yang zahir sahaja, seperti pendapatan kewangan, kecantikan, kemewahan, kesefahaman di antara pasangan sahaja, tetapi kita juga perlu lihat dari segi tahap kesihatan pasangan masing-masing. Ini kerana tahap kesihatan pasangan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk institusi keluarga yang bahagia. Isu-isu kecacatan yang muncul secara tiba-tiba perlu diterima dengan dada terbuka kerana di setiap permasalahan yang datang pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Tujuan kajian ini adalah yang pertama, melihat sejauh mana kecacatan yang dibincangkan oleh ahli fiqh dari sudut Islam. Yang kedua, membincangkan hal-hal kecacatan ataupun penyakit dalam perkahwinan. Yang ketiga, melihat peratusan atau statistik pembubaran perkahwinan yang disebabkan oleh penyakit pasangan tidak kira lelaki ataupun perempuan. Objektif kajian. Yang pertama, menganalisis pandangan mazhab Syafi'i tentang perkahwinan pasangan berpenyakit. Yang kedua, mengenal pasti ciri-ciri dan jenis penyakit yang boleh membawa kepada tuntutan fasakh ataupun pembubaran perkahwinan dari segi hukum perubatan maupun fiqh. Yang ketiga, menganalisis pembubaran perkahwinan disebabkan penyakit di Mahkamah Johor Bahru. Persoalan kajian. Apakah pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan perkahwinan pasangan yang berpenyakit? Apakah jenis penyakit-penyakit pasangan suami isteri yang boleh menyumbang kepada faktor pembubaran perkahwinan? Bagaimanakah kedudukan pembubaran perkahwinan melalui fasa di dalam Undang-Undang Malaysia? Sorotan literatur. Pandangan mazhab Syafi'i, aib ataupun penyakit yang dibolehkan untuk tuntutan pembubaran perkahwinan dan fasa adalah seperti terpotongnya zakar, unnah, sopak, kusta, gila dan tertutupnya alat kelamin dengan daging ataupun tulang. Bagi menyokong pendapat Syafi'i, Al-Shartibi menyatakan, hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti larinya kamu apabila melihat singa. Dari segi hukum perubatan, Dr. Chan Lee, pakar perunding dermatologi dan Ketua Jabatan Dermatologi Hospital Pulau Pinang dalam karangannya berkata, penyakit kusta ini adalah penyakit berjangkit yang kronik disebabkan oleh sejenis kuman yang bernama Mycobacterium leprae. Penyakit ini boleh menjangkiti kulit dan saraf-saraf periferal serta tisu-tisu lain seperti mata, saluran pernafasan, selaput dalaman, hidung dan testis. Walaupun penyakit ini berjangkit, tetapi penyakit ini tidak diwarisi. Penyakit kusta yang diharuskan fasakh dalam Islam dari segi pandangan mazhab Syafi'i ini boleh dirawat dengan rawatan yang diberi nama MTD dan setelah dirawat pesakit tidak lagi menjangkiti orang lain. Metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian menggunakan kaedah kajian kualitatif. Lokasi kajian ini di dalam Mahkamah Syariah Johor Bahru dan populasi untuk kajian ini hanya difokuskan berdasarkan kes-kes di dalam Mahkamah Syariah Johor Bahru. Yang ketiga adalah pensampelan. Tata cara pemerolehan data. Yang pertama, data primer iaitu temu bual. Yang kedua, data sekunder iaitu pendekatan perpustakaan dan analisis data. Pentingnya kajian ini adalah mampu menjadi rujukan kepada orang awam ataupun pelajar-pelajar, dapat mengetahui cara atau kaedah menurut syarak dan prosedur mahkamah syariah jika pasangan mereka mempunyai salah satu penyakit.
dan dapat juga membezakan pandangan ulama-ulama dan mazhab dalam menentukan keadaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.